Okey, kita kembali dalam Malaysia hari ini dan mengambil angin di luar seketika. Udara angin sepoi-sepoi bahasa ni. Ada angin suara. Ada rasa sikit-sikit. Kalau jamur bergerak tu banyak ada angin. Kenapa macam tu pula? Yelah, ada angin sepoi bahasa lah. Okey, dan kita nak bercakap pula tentang kepentingan sebenarnya untuk kita mengetahui langkah pertama sebelum anda semua memulakan tanaman sendiri. Sebab kita dah biasa mungkin orang yang tinggal di bahagian kat kampung tu kan macam banyak ruangan untuk anda bercocok tanam dan sebagainya. Tapi kalau kita tinggal di bandar macam ni, ruang sempit pula tu, macam mana kita nak mulakan langkah pertama itu? Mesti ramai yang macam banyak alasan. Tak boleh lah, tak ada masa lah, tak cukup ruang sebagainya kan? Bukan tanam lah, taman. Taman. Landscaping lah. Sebab kadang-kadang ada yang tinggal di apartmen, tapi nak juga ada kehijauan sedikit. Kena hijau tu ketenangan. Dan ada yang tinggal di kawasan yang rumah barangkali kecil, tapi nak juga ada taman. Jadi hari ni atau bermula minggu ini kita akan bawakan cerita tentang dekor lah. Dekorasi taman di luar rumah ke di dalam, tapi kita nak faham lebih lanjut supaya kita dapat melakukannya di rumah dengan apa kos sekalipun yang kita mampu. Okey, kita nak bersama dengan Cik Teh Chong Chen. Silakan. Selamat pagi. Selamat pagi, apa khabar? Khabar baik. Cik Teh siap bawa kamera lagi ni? Ya. Penting tu. Sebenarnya hari ini kita nak cerita pasal asas reka bentuk. Sebelum kita mula, kita dapat satu tapak. Sebelum kita mula kerja-kerja landscape, Kita pandang dekat kamera sikit. kita kena buat inventory tapak. Okey. So selepas inventory tapak, kita akan buat analisis tapak. Jadi dalam proses inventory tapak, selalunya kita kena peka kepada keadaan sekeliling. Okey. So selalunya saya akan ambil gambar fotografi rekod untuk side-side dan sekelilingnya. Jadi ini untuk kebaikan masa kita buat reka bentuk. Nak kena mengenali tapak. Ya. Mengenali betul-betul. Dan sebenarnya kita kena tahu mana matahari terbit, matahari terbenam dan keadaan sekeliling yang sedia ada. Benda matahari terbit terbenam pun kita perlu tahu ke? Itu penting. Wow. Penting. Okey. Sebab masa kita pilih pokok, kita kena tahu. Okey. Jadi kadang-kadang kita tak nak setengah tempat tu nampak gelap. Kita nak cerah. Jadi pokok yang kita pilih tu mestilah pokok yang renek. Betul. Dan selepas kita buat inventory, kita akan buat analisis. Analisis untuk mengenal pasti jenis-jenis tanaman dan reka bentuk serta konsep yang kita nak buat untuk taman kita. Itu merupakan asas kepada sesuatu perancangan landscape. Selalunya banyak sangat perkara yang perlu kita beratkan. Macam tadi macam perlu mengenali, perlu tahu dah mana matahari terbit semuanya. Jadi apa lagi yang perlu kita tahu? Asas bakal penonton kadang nak banyak perkara yang difikirkan. Yang paling ringkas yang mereka boleh mulakan macam mana? Sebenarnya yang paling ringkas, saya suka cadang kepada penonton. Terutamanya orang kata orang yang baru mula nak buat tanaman landscape. So kita perlukan satu keping kertas dan contohnya kita sketch. Nak sketch terus Sketch apa yang sedia ada kita. Sedia ada depan mata kita di depan sekarang. mata kita. Dan kita akan kaji apa yang ada di sekeliling. So ini merupakan inventory tapak. Ini pun kira inventory tapak juga. So kita kena catat. Contohnya sini struktur yang sedia ada merupakan satu feature atau ciri-ciri yang banyak kepada batu bata dan apa yang sedia ada tanah kosong kita nak tambahkan lagi cantik lagi untuk kawasan ini. Jadi kita terpaksa kena pasti reka bentuknya terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada pemilihan pokok-pokok. Apa beza atau perlunya buat sketch ini dengan sebab dah ada gambar sebagai reference kan? Sebenarnya kalau kita dah gambar, ini merupakan satu rekod fotografi di mana masa kita buat reka bentuk mungkin kita tak ada di tapak. Kita ada di office atau ada di dalam rumah. So jadi kita boleh refer kepada atau rujuk kepada kita punya gambar. Dan kita boleh tahu apa yang sedia ada dekat tempat tapak. Itu yang sebenarnya yang paling penting
kita perlukan rekod fotografi. Maknanya kalau kita berada di mana, mungkin tiba-tiba kita teringat nak letak sesuatu, nak hias sesuatu, kita boleh rujuk balik kepada gambar foto tu. Betul. Okey. Ini kita bercakap tentang nak membuat satu landscape yang kita akan puas hati. Sebab sebelum ni barangkali contoh kalau inilah laman rumah kita akan duduk tengok ini nak tanam ni di sini dah, nak tanam ni. Maknanya gambaran the bigger picture kita kena faham dulu ya. Ya, betul. Kita, Kita kena faham. Sebab kalau contohnya kita anggap ini sebagai tapak yang sedia ada. Dia dah ada, memang dah ada pokok yang asai. So pokok asai tu kita nak maintain, kita nak potong, nak trim atau kita nak buangkan dia, nak tanam semula yang tanaman baru. Itu sebab kita kena buat inventory tapak. Ini satu yang kita tak pernah, saya tak pernah terfikir sebab tahu kerja ada taman sikit nak tanam pokok ni lah sebab orang yang tanam orkid, kita pun tanam orkid. Selalunya kita gambarkan apa tahu, landscape-nya besar, luas kan. Tapi sebenarnya di sekecil-kecil ruang pun kita boleh juga ada idea walaupun kecil. Walaupun sekecil mana pun. Contohnya sebagai kawasan ini, 1 meter darab 1 meter. Ini pun bagi saya merupakan satu tapak. Betul. Yang di mana kita perlukan cabaran juga sebenarnya walaupun kecil memang merupakan cabaran. Memang merupakan cabaran. Kita perlukan satu reka bentuk yang sesuai. Okey, sebagai orang berpengalaman, apa agaknya kesalahan-kesalahan yang selalu kita buat kalau kita melibatkan dengan landscape ataupun tanaman dan sebagainya, laman? Sebenarnya macam saya cakap hari ini, kita pergi balik kepada buku. Kepada asas reka bentuk. Kena ada ilmu tu. Ya, kita kena faham betul-betul sedia ada apa yang sedia ada. Lepas tu baru kita boleh tentukan jenis tanaman atau reka bentuk yang sesuai untuk jangka masa panjang. Ini akan mengurangkan kos penyelenggaraan. Betul juga. Landscape maintenance. Dan itulah sebenarnya kos yang berpanjangan. Yang di mana diabaikan oleh kebanyakan orang. Jadi saya memang nak emphasize, nak utamakan asas reka bentuk pada hari ini. Okey, hari kita belajar betul-betul asas perkara-perkara yang kita perlu faham dulu sebelum kita mulakan. Ya, hari ini kita tak tengoklah kita tanam pokok apa semua. Hari ini kita nak faham terlebih dahulu. Okey, kebanyakan daripada kita ataupun sebilangan daripada kita ni sebab kita tengok taman orang tu kawan-kawan kita ataupun kita dapat inspirasi daripada Google dan sebagainya. Jadi sejauh mana kita boleh terjemahkan apa yang kita lihat sama ada di gambar ataupun di rumah orang lain ke tempat kita ataupun taman kita kena buat cara kita atau macam mana? Sebenarnya itulah yang saya cakap, kita masih terpaksa pergi kepada asas reka bentuk. Inilah bagi saya sebagai arkitek landscape memang nak pentingkan asas reka bentuk untuk sesuatu pembangunan landscape atau bangunan dan sebagainya. So ini kita akan tetapkan konsep. Konsep, lepas tu objektif, konsep, dan selepas itu kita baru keluarkan reka bentuk yang sesuai. Itulah sebagai guideline. Maknanya tak boleh tiru bulat-bulat ya. Kita kena kreatif sendirilah. Sebenarnya itu terpulang kepada kita punya kreativiti. Dan itulah penting kita balik kepada asas inventory tapak. So kadang-kadang macam ini bangunan besar. Jadi kita kena sesuaikan pokok. Dan bangunan besar ni memang dekat dengan kita. Dekat dengan tapak. Jadi pokok yang sesuai, kita tak boleh pilih pokok yang memang besar dan kanopinya lebar, memang tak sesuai. Itulah yang penting saya memang nak teraskan hari ini. Asas reka bentuk landscape. Betul, sebab kita selalu main tanam je kan. Kita tahu apa benda yang sebaik-baiknya. Jangan sebab kita suka pokok tu, bangunan-bangunan macam ni pun kita main tabur je pokok-pokok tu. Kadang-kadang dia memang boleh tanam. Tanam cantik untuk jangka masa pendek, tetapi selepas 3 tahun, 5 tahun, dia akan jadi hutan. Itu yang lepas jadi hutan, bukan susah. Lepas tu, daripada segi pengalaman untuk penyelenggaraan dan maintenance, itu lagi satu masalah. Jadi semua kita akan balik hari ini, mulai hari ini, saya akan cerita balik kepada asas reka bentuk. Dan episod-episod yang seterusnya, kita akan ke hadapan. Kita akan ke objektif, reka bentuk, konsep, dan reka bentuk, seterusnya penyelenggaraan dan sampai ke akhir. Jadi kita nak maintain, yang penting taman yang kita reka, taman yang kita pokok-pokok yang kita tanam tu sentiasa dalam keadaan yang orang kata apa? Cantik. Dan
dipandang. Sedap dipandang. Dan juga betul bendanya. Tanaman yang betul juga, bukan barang-barang yang bukan. Sebenarnya Ziran berlaku juga. Sebenarnya yang knowledge daripada arkitek landscape ni dia memang skopnya banyak, luas betul. Bukan setakat mereka bentuk. Kita kena faham ciri-ciri pokok. Setiap jenis pokok, rumput, tanaman renek, pokok renek, pokok teduhan, pokok palma dan sebagainya. Inilah yang paling penting yang kita perlu faham sebelum kita mulakan penanaman atau kita mulakan buat reka bentuk. Inventory tapak dan analisis merupakan asas yang paling penting untuk kita faham. Okey, dua perkataan ini kita belajar yang sebelum ni mungkin tidak termasuk dalam perbendaharaan kata untuk landscape ataupun untuk buat bina taman kita, iaitu inventory dan juga analisis. Ya, betul. Bila kata menggunakan dua perkataan ni, maknanya kita betul-betul kena faham, kena ada ilmu tentang rupa bentuk taman kita, saiz, lokasi, pencahayaan dan sebagainya. Itu perlunya, bukan main macam kita cakap lah, bukan sebab kita suka pokok bonsai kita tanam pokok bonsai. Tanpa memikirkan bahawa lokasi itu tak sesuai. Dan selepas itu sebenarnya cita rasa tuan punya premis. Kita terpaksa kena dengar cita rasa beliau. Betul. Sebab kita kena faham apa yang dia nak. Dia suka, contohnya dia suka pokok bunga-bungaan. So kita kena cuba cari. Suka tak nak capai satu kata sepakat tu? Susah. Boleh tak? Cabarannya. Pernah tak Cik Teh kata tempat ni memang Cik suka tapi tak sesuai. Pernah tak? Nak samakan? Sebenarnya sebagai arkitek landscape ni, saya terpaksa ikut kehendak. Dan itulah sebab kita cakap kalau nak ikut kehendak ni, kita kena arkitek landscape kena memang betul-betul faham site atau tapak. Kena faham. Kena faham tapak dan topografinya, keadaan sekeliling, orang yang siapa yang akan pakai taman ini, siapa yang ini untuk riadah atau untuk just keindahan saja. Itulah benda-benda yang penting yang perlu dipertimbangkan. Kenapa kita buat tu juga. So selepas proses ini kita akan ke objektif dan konsep. Seterusnya kita akan buat reka bentuk. Selepas reka bentuk, masa kita buat proses reka bentuk, kita kena pasti jenis-jenis tanaman. Baik. Yang ini macam ibarat macam kita ada di kelas tambahan lepas ni. Lepas kelas advance ni, advance. Maknanya kena pasti tanaman bukan sekarang Belum belum lagi. lagi. Ini asas. Belum lagi. Kena kena ditapak dulu. Lokasi dan juga pencahayaan semua dia kira hari ni. Inventory lah, inventory. Okey. Dan juga analisis. Cik Teh, terima kasih banyak. Kita jumpa minggu depan ni. Jumpa lagi. Jumpa lagi Terima kasih. Jadi kepada anda yang meminati dekor laman ini, sebelum beli saja apa pokok yang ada, letak saja di mana-mana, kemudian menghadapi masalah untuk menguruskannya, belajarlah dengan Cik Teh nanti ya.